Bolehkah seorang Muslim memilih di antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Sama-sama kita bincangkan di dalam vlog kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Bolehkah kita sebagai Muslim memilih di antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Semasa Allah mencipta alam ini, Allah mencipta alam ini bersama dengan sebab dan musabab, ataupun boleh disebut sebagai cause and effect. Jika ini dilakukan, akibatnya adalah ini. Jika ini hasil yang dimahukan, maka ini adalah caranya. Peraturan-peraturan tersebut adalah enjin yang menggerakkan alam ini seperti yang ditetapkan oleh penciptanya, iaitu Allah. Jika manusia ingin memahami dan memformulasi peraturan-peraturan itu yang berada di dalam air, rumusan itu adalah apa yang kemudiannya kita kenal sebagai ilmu kimia. Sekiranya peraturan itu berada di dalam tubuh badan manusia dan kita ingin merumuskannya, maka rumusan itu adalah apa yang kita kenal pada hari ini sebagai ilmu biologi. Tidak kiralah sama ada yang memerhatikan itu adalah seorang Muslim ataupun bukan, hakikatnya ilmu itu datang daripada peraturan pencipta alam ini, iaitu Allah SWT. Bahkan manusia yang dicipta oleh Allah, jika dikaji hasil kerjanya, cara akalnya berfungsi, kesannya kepada kehidupan sekeliling, lahir pula daripada pemerhatian itu ilmu-ilmu yang dikenali sebagai ilmu bahasa, ilmu falsafah, ilmu sosiologi, begitu juga dengan ilmu psikologi dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, sama ada ilmu agama ataupun ilmu sains, kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam wahyu yang pertama, Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Memahami dan mengimani bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah kerana Dia adalah pencipta merupakan sesuatu yang sangat penting, kerana di situlah harmoni dan bersatunya ilmu agama dan ilmu sains. Saya berikan satu analogi. Bagaimana dua orang lelaki menanam jagung. Pak Haji menanam jagung dan Ah Chong juga menanam jagung. Pak Haji seorang Muslim, seorang yang menjaga ibadahnya, seorang yang berakhlak baik, menanam jagung. Bagaimana Pak Haji menanam jagung? Pak Haji pergi ke kebun lewat pada pukul 10.30 pagi, memilih apa-apa sahaja benih yang ada dan menanamnya sesuka hati. Manakala Ah Chong pula bukan seorang Muslim, tidak kenal Allah, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, tetapi apabila Ah Chong menanam jagung, Ah Chong pergi ke kebun pada pukul 7.30 pagi, memilih benih yang terbaik dan menanam jagung itu dengan cara yang betul. Di akhir musim, kebun jagung siapakah yang berhasil? Saya pasti tidak sukar untuk kita bersetuju. Berkemungkinan besar hasilnya adalah daripada kebun jagung Ah Chong. Siapakah yang menumbuhkan pokok jagung? Jawapannya adalah Allah. Siapakah yang beribadah kepada Allah? Jawapannya adalah Pak Haji. Jika Pak Haji yang menyembah Allah dan Allah yang menumbuhkan pokok jagung, kenapa pokok jagung Ah Chong yang tumbuh subur? Di sinilah pentingnya untuk kita memahami apakah kehendak Allah dalam satu-satu pekerjaan yang kita lakukan. Peraturan pencipta jagung bukanlah perlu memulakan tanamannya dengan bismillah kemudian tanam sesuka hati. Sebaliknya, jagung tumbuh mengikut peraturan-peraturan tertentu yang kita kenal melalui bidang yang kita kenal hari ini sebagai sains pertanian. Siapakah yang mengikut peraturan itu? Jawapannya adalah Ah Chong. Walaupun di dalam ibadah, di dalam akidah, Ah Chong tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Pak Haji memperelokkan cara beliau menanam pokok jagung,
Tetapi pada masa yang sama, beliau juga menjaga syariat Allah Subhanahu Taala, Pak Haji akan mendapat hasil yang sama dengan hasil yang datang daripada kebun jagung Ah Chong. Tetapi bezanya, kerana Pak Haji menjaga hubungan dengan Allah, mudah-mudahan di dalam rezeki Pak Haji ada perkara yang disebutkan sebagai barakah. Barakah ini datang daripada bahasa Arab yang bermaksud al-khairul kathir, kebaikan-kebaikan tanpa henti. Daripada satu terhasil pelbagai kebaikan. Dan kebaikan itu tidak semestinya dalam bentuk kuantiti, tetapi juga dalam bentuk kualiti yang luas. Berasa cukup dengan rezeki, kehidupan gembira, hidup aman tentram, selesa, boleh membantu orang lain dan sebagainya. Kerana itu adalah sangat penting bagi kita untuk mengharmonikan kembali ilmu dunia dan ilmu akhirat. Menyatukannya kembali dan mencegah diri daripada menjadi reductionist yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang sempit, menyangkakan bahawa akhirat boleh dicapai tanpa mengambil dunia atau dunia dibangunkan dengan meminggirkan akhirat. Allah telah menjadikan dunia sebagai jambatan untuk menuju akhirat. Kita tidak terbang ke akhirat. Kita berjalan di dunia ini dan kita perlu memakmurkan kehidupan kita di dunia ini dengan memahami ilmu bagaimanakah dunia ini berfungsi. Ia bukan ilmu akademik, ia bukan ilmu sains, malah ia bukan ilmu dunia, tetapi ia adalah merupakan sunnatullah yang datang daripada Tuhan yang menurunkan wahyu dan menjadi sembahan kita di dalam ibadah. Kerana itu, jika dilihat di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur." Sadaqallahul azim. Dan demikianlah daripada manusia, haiwan ternakan dan yang berkeliaran, tumbuh-tumbuhan, kesemuanya itu berbeza-beza warnanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah meletakkan bahawa manusia yang takut kepada Allah adalah ulama. Dan ulama itu jika dirujuk kepada konteks ayat ini, ia berlatar belakangkan kepada manusia yang memerhatikan alam, memahami tentang kebesaran Allah, mengetahui tentang bagaimanakah alam ini berfungsi, dan kerana itu mereka takut kepada Allah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Justru kita tidak mahu melahirkan saintis yang buta agama, dan kita juga tidak mahu melahirkan agamawan yang tidak takut kepada Allah dengan melanggar peraturan-peraturan sains yang hakikatnya merupakan sunnatullah daripada Allah. Semoga ada manfaat daripada perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita. Usaha menyatukan ilmu dunia dan ilmu akhirat adalah merupakan agenda besar, terutamanya di dalam pendidikan untuk merawat mentaliti umat Islam yang telah memisah-misahkan di antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Hingga bertemu di dalam perkongsian yang selanjutnya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Jangan lupa kongsikan maklum balas anda, kongsikan video ini dengan insan-insan yang anda sayangi, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi agar anda tidak terlepas video-video selanjutnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.